rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana kita alhamdulillah tadi kita dapat makan sama-sama dan rezeki dapat sama-sama bangun sekarang. Harap tak ada yang masih tidur lagi. Kalau ada yang tidur lagi tolong urut-urutkan. Dan hari ini kita akan dengar pengisian daripada ustaz yang jauh datang dari Malaysia ni, Ustaz Rizal, yang akan memberikan pengisian yang tajuk semua boleh semak buku masing-masing. Saya tajuknya ada saya bersilap Muslim di sudut akidah. Jadi saya ada satu pantun. Jauh-jauh kita datang, pagi-pagi makan spaghetti. Ayuh teman, akak dan abang, pupukkan perhatian, bukalah hati. Ini mesti dengar Ustaz untuk berikan kata-kata haluan dan meneruskan agenda kita pada hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin Sayyidina Muhammad khatimil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil 'azim. Amma ba'd. Terima kasih kepada saudara pengurus majlis, barisan jawatan kuasa daripada IPIJ, rakan-rakan, abang-abang, kakak-kakak, adik-adik, sahabat muslimin, muslimat, anak-anak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, saya panjatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala di atas kurniaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang menemukan kita pada program kali ini. Dan saya mengambil kesempatan untuk mengucapkan ahlan wa sahlan wa marhaban bikum kepada sahabat-sahabat semua ke dalam majlis yang begitu bermakna dan insya-Allah terhasil daripadanya perkara-perkara yang baik dengan izin Allah Subhanahu wa taala dalam pertemuan pada kali ini. Ohayou gozaimasu. Selamat pagi semua. Apa ni tak sempat lagi nak belajar, baru tidur sikit-sikit saja. Kali pertama datang ke sebuah negara yang langsung saya tidak mempunyai apa-apa pengetahuan mengenai bahasanya. So rasa sangat-sangat betul huruf lah dan sangat bergantung kepada bantuan daripada sahabat semua. Ala kulihalnya, sebelum kita melangkah dan masuk ke dalam apa yang ingin kita bincangkan pada hari ini, saya mengambil kesempatan untuk mengucapkan berbanyak terima kasih khususnya kepada rakan-rakan daripada IPIJ yang telah melamar saya untuk awal, lebih kurang saya rasa lebih kurang dalam setahun lah daripada tarikh ini, untuk memastikan apa yang dirancang dan apa yang dihasratkan di dalam program pada kali ini dapat dilaksanakan. Dan syukur alhamdulillah selepas pelbagai rintangan dan cabaran daripada pelbagai aspek, sahabat-sahabat sekalian juga begitu sibuk berusaha untuk mengatur program ini, saya yakin. Dan di Malaysia juga pelbagai usaha dilakukan. Hampir-hampir nak puasa tu ada jugalah ya, sebab kapal terbang pukul 11.30 malam, pukul 4 baru dapat visa kan? Dan pukul 5 baru dapat tiket. Pukul 6 sampai rumah, 2 jam ke Masjid, pukul 8 tolak ke airport. Jadi agak kritikal lah maknanya pada hari terakhir semalam tu. So alhamdulillah ya, kita telah sama-sama berada di sini dan saya ucapkan syukur kepada Allah Taala kerana semuanya sampai dengan selamat, walaupun ada yang telah pulang begitu awal ya, di pagi ni kerana masalah-masalah yang tertentu. Dan insya-Allah kita teruslah masuk ke dalam perbincangan. Baik. Ala kulihannya, oleh kerana program kita ataupun sesi kita ni dalam bentuk sahabat-sahabat semua duduk dan saya berdiri, saya yakin untuk satu tempoh 2 jam berdiri itu lebih selesa daripada duduk sebenarnya ya. Jadi masing-masing bermujahadah lah ya di antara satu sama lain
Saya baca dalam buku ni, straight posture is highly appreciated among the Japanese, ya, sebab mereka daripada kecil diajar untuk duduk tegak, ya. Jadi mungkin menegakkan diri adalah sebahagian daripada kelebihan yang mungkin ada pada anda lah, ya, yang terdedah dengan budaya orang sini. Cuma yang saya harapkan, saya baca juga daripada buku ni, masyarakat yang duduk di bandar-bandar yang besar seperti di Tokyo juga diajar untuk membina psychological bubble, ya, terutamanya bila naik kereta api. Maknanya dengan mengabaikan persekitaran. So psychological bubble ni maknanya buat dunia sendiri, kan? Nak tidur boleh, nak relax-relax pun boleh. Yang saya harap yang itu tidak dibuat di sini lah. Maknanya buat psychological bubble masing-masing, kan? Maknanya duduk dalam dunia sendiri. Dia rasa berat nak tidakkan buku awal tu, kan? Takut lebih menambah kebarangkalian ni, membina psychological bubble sendiri. Ala kuliahnya, saya sebagai berdiri di hadapan sahabat-sahabat sekalian, bukan sebagai seorang pengajar, tetapi sebagai seorang facilitator kepada untuk mengembangkan tajuk yang kita nak bincangkan bersama. Dan salah satu daripada faktor yang penting ataupun rukun yang penting untuk menjadi seorang facilitator dan juga mungkin seorang kaunselor, salah satu daripada tugas saya ialah berfikiran positif, ya, dalam apa-apa sahaja yang berlaku. Apa saja kekurangan ke masalah yang tidak mencapai expectation kita, kita kena positifkan keadaan. Termasuklah peserta-peserta tidur dalam majlis kita, pun nak kena cari juga sudut positif dia. Dan saya yakin saya ada sebab yang kukuh lah untuk mempositifkannya, kerana cerita yang selalu saya share dengan hal ini. Saya pernah baca satu cerita dalam internet, kisah tentang seorang lelaki di Amerika Syarikat yang menghadapi masalah insomnia. Ini penyakit yang lazimnya associated dengan orang yang stres, ya, malam-malam tak boleh tidur, kalau tidur pun tak lena, selalu terganggu. Dan bila dia dalam keadaan stres ni, dia tak dapat berehat dengan baik. So satu hari dia berjalan dekat kawasan perumahan dia, dan kebetulan di situ ada sebuah masjid. Dan di anjung masjid tu, dia dapat melihat sekumpulan orang Islam tengah duduk dengar ceramah. Dia macam ni lah. Cuma yang peliknya, belakang-belakang tu semua tidur belaka. Jadi dia hairan, kan? Makhluk apakah ini? Kat rumah, hitam okey, semua heater ada, selesa, tak boleh tidur. Dia orang ni sampai bersila boleh tidur, kan? Jadi dia rasa curious. Dan oleh kerana dia rasa curious, dia masuk ke dalam masjid, dia join the crowd. Dan mungkinlah kerana ceramah tu terlalu membosankan, akhirnya dia pun tertidur sama. Dan itulah detik-detik awal yang akhirnya membawa dia kepada masuk Islam. So pengajaran atau cerita ni, tidurlah beramai-ramai dalam majlis. Mungkin sebab kita tidur, orang dapat hidayat daripada Allah Ta'ala, kan? Jadi saya okey belakalah, nak tidur boleh, nak jaga pun boleh, insyaAllah. Baik, dalam tempoh ni, tajuk yang diberikan kepada saya untuk kita perbahaskan pada sesi ni ataupun pada pertemuan tahun ini ialah berkenaan dengan buku Apa Erti Saya Menggabungkan Diri dengan Islam. That's exactly terjemahan, ya. Madza ya'ni intimai Islam, iaitu berdasarkan kepada sebuah buku yang dikarang oleh Syekh Fathi Yakan, iaitu salah seorang daripada tokoh Islam semasa masih lagi hidup, sihat walafiat, ya, di Lebanon. Dan yang mana beliau menulis banyak buku, dan buku ni saya cuba cari sedaya upaya maklumat mengenai penulisannya, tapi saya tak dapat jumpa. Sekurang-kurangnya bilakah buku ini ditulis oleh Syekh Yakan, saya tak jumpa. Tapi saya rasa mungkin lebih kurang pada sekitar tahun akhir 60-an ataupun pada tahun 70-an buku ditulis. Jadi matlamat kita bukanlah untuk memperkatakan tentang buku Madza ya'ni intimai Islam ni. Saya mungkin sebagian daripada anda pun ada, tapi ini yang bahasa Arabnya lah, ya. Apa ni, bukan maksudnya kita nak membahaskan perkataan demi perkataan, tapi kita nak mengambil gist dia, kita nak mengambil intipati dia. Dan intipati itu kita nak kembangkan dalam format yang boleh memberikan nafas baru kepada buku ini. Sebab kita nak buku-buku yang telah dikarang oleh para ulama ini, walaupun ia ditulis 30 tahun yang lalu, mungkin dengan huraian-huraian yang sesuai dengan cabaran pada masa tersebut, tapi kita nak tunjukkan yang buku itu masih relevan, konten dia, cuma kita nak kena suntik beberapa elemen baru. Sebabnya dalam buku ini ditulis, saya mestilah meyakini bahawa masa depan adalah milik Islam. Satu tajuk besar, tapi ditulis hanya dalam pada kadar 2 muka surat saja, yang mana mungkin tidak cukup pada masa ini. Yang itu nak kena tulis panjang. Sebab 30 tahun yang lalu
Mungkin soal meyakini masa depan milik Islam itu adalah sesuatu yang berada dalam keyakinan orang, dan we are heading towards that, dan kita menuju ke arah itu. Tapi hari ini mungkin ada orang menimbulkan persoalan, apakah benar masa depan milik Islam dengan segala cabaran yang kita hadapi? So kita nak kena tambah bahagian itu. Okey, sesi pertama kita akan bercakap berkenaan dengan tajuk An-akuna musliman fi aqidati. Saya mestilah menjadi seorang Muslim dari segi akidah. Tapi sebelum masuk pada tajuk tu, dia kena ada introduction sikit. Dan introduction ni saya akan ambil tempoh lebih kurang dalam kurang daripada 1 jam, insyaAllah. Lepas tu kita break sekejap, rehat-rehatkan, buatlah senaman apa-apa ke, ya, tai chi ke apa, judo ke apa, pulang dah ikut sesuaian. And then kita sambung the next session berkenaan dengan akidah. Soalnya sekarang, sebelum tu semua okey berada dalam posisi yang selesa antara satu sama lain. Baik, kita nak teruskan perbincangan kita. Soal mengapa tajuk ini penting. Apa makna saya menjadi seorang Muslim? Kenapa tajuk ini merupakan satu tajuk yang penting? Apa susahnya nak jawab soalan ni? Kalau saya tanya anda, apa makna menjadi seorang Kristian? Logiklah susah jawab kan? Maknanya mungkin bukan urusan kita. Apa maknanya menjadi orang Jepun? Mungkin kena makan masa sikit. Ini masalahnya, apa maknanya kita ni jadi diri kita sendiri? Kita dah Islam dah. Dan mengapa soalan ini mesti dijawab? An-akuna musliman fi aqidati, an-akuna musliman fi ibadati, saya mesti muslim dari segi akidah, saya mesti muslim dari segi akhlak dan sebagainya. Soalnya kenapa Syekh Fatih akan timbulkan hal ini? Ini kita nak kena settle, kita nak kena kaitkan. Tajuk ini apa kena mengenanya dengan kita? Saya rasa persoalan di sini timbul ialah apabila kita bandingkan di antara dua perkara, Islam warisan dan Islam pilihan. Bahawa pada hari ini saya katakan bahawa kita tidak dapat survive dengan Islam warisan. Islam yang kita waris, Islam yang kita terima daripada ibu bapa kita. Sebaliknya, Islam kita mestilah Islam yang kita pilih. Dan proses untuk menjadikan Islam warisan kita sebagai Islam pilihan, kita kena question, kita kena soalkan. Maknanya bersoal jawab ialah satu proses yang penting dalam menjadikan Islam kita ni jelas makna dia. Okey, maka saya berdiri dari sini bukanlah dengan mazhab Tok Guru yang mematikan soalan. Haram makan batang keladi. Itulah favourite kan, masa pedas batang keladi pada kecil makan. Betul ke Ustaz? Tak boleh makan haram. Siapa yang banyak tanya makan lemah lah iman. Ya, saya tak tahu lah Ustaz orang Jepun macam mana kan. Adakah dia menggalakkan soal jawab ataupun macam mana? Tapi kalau di tempat-tempat yang lain, kalau di sebelah negara barat tu, bersoal jawab ni sangat penting. Jadi padahal Tok Guru yang salah baca kitab. Kitab tu kitab Jawi lama, dia tulis haram makan binatang kedai. Tapi Tok Guru tu baca haram makan batang keladi. Jadi bila anak murid tanya, siapa banyak tanya lemah lah iman. Jadi dalam satu hadis yang lain pun, Rasulullah dah remind kepada kita. Kata Rasulullah SAW, فَإِنَّمَا أَهْلَكَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ كَثْرَةُ مَسَائِلِهِمْ وَاخْتِلَافُهُمْ عَلَى أَنْبِيَائِهِمْ. Sesungguhnya umat-umat terdahulu telah binasa kerana banyak soal jawab dan bantahan mereka terhadap apa-apa yang disampaikan oleh Rasul yang diutuskan kepada mereka. Banyak soal jawab. Contohnya, bila Nabi Musa AS memberitahu kepada Bani Israel supaya menyembelih seekor lembu atas kafarah. Kafarah ke atas kesalahan mereka membela patung anak lembu tu, kita tahu cerita dia. Jadi mereka ni tanya kepada Nabi Musa soalan-soalan yang bertujuan untuk melepaskan diri. Orang selalu tanya lah, Ustaz, betul ke pokok tak boleh? Katalah contoh ni kan. Padahal banyak dah bincang dalam internet lambat dah. Tanya tu kalau boleh nak ada kata boleh ataupun tidak boleh mengikut hasrat kita lah. Jadi Bani Israel kata lembu yang macam mana? Lembu tua ke? Lembu muda ke? Semua soalan yang mereka tanya Allah Ta'ala jawab. So akhirnya daripada mereka boleh memilih mana-mana sahaja asalkan lembu namanya, mereka terpaksa memilih mengikut specification yang Allah tetapkan. Lembu yang tidak terlalu tua, yang tidak terlalu muda, lembu yang tidak pernah memakan rumput daripada kawasan orang lain dan sebagainya. Sehingga akhirnya hampir-hampir mereka tidak dapat mencari lembu yang dimaksudkan. Jadi bila Rasulullah cakap itu, umat-umat terdahulu binasa kerana banyak bertanya soalan-soalan yang macam ni. Sahabat-sahabat jadi takut nak tanya soalan kepada Rasulullah. Ya, takut nak tanya soalan. Setiap kali pertemuan sepi. Itu sekali-sekala lah. Saya rasa kalau dalam masyarakat kita, orang Melayu ni, itulah yang selalunya saya jumpa. Jepun ni memang saya tak tahu lagi. Maknanya adakah anda telah berubah budayanya ataupun masih lagi macam di Malaysia? Wallahualam.
Saya bertugas di island. Ada lebih kurang 10 daripada 100 orang pelajar saya adalah pelajar Malaysia yang lahir dan membesar kat sana. Maknanya mereka ni membuktikan genetik tak ada masalah. Ya, mereka tak sama macam orang Malaysia. Kalau saya tanya soalan, semua angkat tangan. Siapa nak pandang whiteboard, semua nak menawarkan diri. Tapi bila balik ke Malaysia, lain. Ya. Faham ke? Dia tak faham. Misteri Nusantara. Tak tahu apa masalah dia. Setakat ni teori yang saya ada tulis dalam buku menikah itu. Teori yang ada ni ialah mungkin masa kita kecil-kecil ni kita selalu kena syadab dengan mak ayah kita. Kan? Ayah, apa, kenapa? Diam kamu. Orang tu nak cakap, dengar mak puak cakap ni kan. Selalunya macam tu kan. Berbeza dengan cara pendekatan orang lipat. Sebab lain lah yang saya tak suka sangat nak cerita orang sebelah barat ni. Ada yang baik-baik, yang tak baik tu tak baik. Tapi antara yang baiknya ialah mereka meraihkan soalan. Ya? Contohnya, tak masuk ni, banyak slide ni. Apa ya? Misalnya dalam satu peristiwa bulan Disember tahun 2007, masa saya menerima jemputan untuk program yang sama macam ni di Island, UC tahun 2007, saya transit di lapangan terbang Schiphol di Amsterdam. Masa tu saya saksikan beberapa peristiwa lah. Dan sebab tu saya ucapkan terima kasih sebab program ni sangat berehatkan kan? Dah sampai semalam tu relax-relax, lepak-lepak dulu kan, taruh dulu ya, mengenali bakat saya dalam lari 100 meter kan? Ini cerita semalam ya, muslimat tak join dulu kan. Pagi ni baru start ceramah. Kalau di Island tahun lepas, flight 18 jam, sampai airport kereta 3 jam, sampai tempat program, tukar baju, ceramah 2 jam. Itu pun macam nak pitam. Ini rasa macam relax sangat pula. Okey. Baik, masa dekat lapangan terbang Schiphol tu, saya pasang telinga ya. Ada orang Irish kat sebelah ni dengan anak dia, dengan mak dia. Anak dia tanya soalan pada ayah dia dan ayah dia jawab soalan. Dia tak ada benda nak buat, pasang telinga lah kan. Orang bersembang. Dia tanya ayah dia, kenapa dia tak masuk kapal terbang lagi? Ayah dia kata, oh dia orang tengah bersihkan kapal terbang, letak majalah, siapkan makanan, sapu sampah semua. Kenapa kapal terbang yang hijau, yang lain semua lebih? Tanya anak dia kan umur 5 tahun dah sekitar itu. Ayah dia kata semua kapal terbang lain ni kapal terbang Dutch, ya, KLM warna biru. Yang kita nak naik ni negara kita punya Air Lingus warna hijau. Dulu kapal terbang warna apa? Tanya ayah. Dulu semua kapal terbang warna putih. Kenapa semua kapal terbang warna putih? Anak dia. Kalau kita orang dah kena lempang. Ada soalan dia. Semua soalan yang anak dia tanya, bapak dia jawab. Kan? Dan saya rasa cara yang macam menyebabkan budak-budak ni berani bertanya. Ya, dan mereka tidak takut untuk melontarkan soalan, walaupun soalan-soalan dia taklah sedikit mana. Ya, kalau misalnya dekat universiti ke apa ni, dalam kuliah ke, kalau dekat sebelah UK semua tu, kadang-kadang soalan yang ditanya tu taklah apa sangat ya, tapi mereka tanya. Beza dengan masyarakat kita. Ayah, kenapa tak boleh asal pensel atas tak boleh, nanti mak mati. Saintifik pun tidak, religious pun tidak kan. Kenapa tak boleh duduk atas bantal, tak boleh, nanti pisau. Kenapa pula kena benda pisau dengan duduk atas bantal kan? Apa kau barang tanya, diam lah kamu. Akhirnya takut tanya soalan. Jadi sahabat-sahabat panjang hati mengetik dia. Sahabat-sahabat takut tanya soalan. Bila sahabat-sahabat takut nak tanya soalan, itulah peristiwa yang membawa kepada akhirnya Jibril datang kepada Nabi SAW, tanya soalan tentang iman, Islam dan ihsan, untuk mengajar kepada sahabat bahawa inilah sepatutnya contoh soalan-soalan yang sepatutnya ditanya. Soalan yang berkaitan dengan memaknakan Islam, memaknakan iman, memaknakan ihsan dan sebagainya. Dan bertanya serta mempersoalkan keimanan kita, macam kata Abu Hasan Syari, kamu belum betul-betul beriman sehinggalah kamu persoalkan iman kamu. Maknanya we have to question our faith. Dan proses itu sangat penting dan tidak boleh dimatikan. Satu kes yang berlaku di Malaysia tahun lepas, seorang pelajar daripada sebuah IPT di selatan Malaysia, saya tak sebut IPT manalah, dia menghadapi masalah ni. Dia ada beberapa soalan, dan bila dia tanya soalan ni pada ustaz yang dia jumpa, pada kawan-kawan dia yang aktif dengan dakwah dan sebagainya, jawapan yang dia terima tidak memuaskan. Antara soalan yang ditanya, misalnya, dia tanya kenapa Al-Quran membenarkan seorang suami pukul isteri, yang mana pada pandangan dia tidak ada sebab langsung untuk membolehkan dalam Al-Quran itu membenarkan seorang suami pukul isteri. Kita fahamlah pukul tu macam mana, bukan pukul betul ya. Maksudnya kalau Nabi SAW tu, cara Rasulullah buat ialah bagi dia pintalkan kain ya, dan isyaratkan, maknanya pukul gitu, bukan pukul sampai lebam, tidak. Jadi dia ni tanya, macam mana boleh Al-Quran kata macam ni sedangkan tak masuk akal benda ni?
Jadi bila ditanya, dia tidak dapat jawapan. Dan antara jawapan yang timbul ialah ini Quran cakap, so kena terima. That does not answer the question. Dan dia semakin, orang kata, keliru dan semakin tertekan dengan apa sebenarnya yang dia percaya terhadap Al-Quran dan diri sebagai seorang Muslim. Jadi akhirnya kawan-kawan dia bagi nasihat yang saya rasa paling tak betul pada masa itu. Kawan-kawan dia suruh dia pergi buat umrah. Buatlah dah tenang hati kan. Itulah benda yang paling salah dia buat kan. Maknanya untuk menenangkan hati dia yang sedang keliru dengan Islam, dia pergi umrah dengan harapan untuk mencari Islam sebenar. Bila berada kat Mekah nanti. Bila sampai dekat Mekah, saya rasa faham-faham lah. Kalau ada yang pernah buat umrah ke wallahu a'lam yang dah sampai, kita boleh tengok macam mana keadaan yang ada dekat sana kan. Contohnya, mungkin ada orang yang berniaga tanpa lesen, yang jual nasi orang Indonesia ataupun saudara-saudara kita daripada Fatani contohnya, jual nasi dengan sayur dengan ikan tapi tak ada lesen. Polis datang, terus sepak, sebalik habis nasi semua jatuh kat lantai. Apa impression orang tengok benda ni? Islam apa ni? Kan? Akhirnya dia jadi bertambah keliru dan confused. Dia balik ke Malaysia dan dia semakin bingung. So dia makin kerap bertanya soalan dan soalan dia semakin ganas. Akhirnya kawan-kawan dia kata, kamu ni tanya soalan-soalan macam ni macam orang bukan Islam. Akhirnya dia tak apalah, if you say so then I'm no longer Muslim. Maka dia isytiharkan dia keluar daripada Islam, balik pada umrah dan murtad. Lepas dia murtad, kawan-kawan dia kontak saya, cerita tentang benda ni lah, apa yang nak dibuat ke apa. Saya kata apa yang boleh nak dibuat kan, maknanya benda dah jadi macam tu. Cuma advice yang saya beri ialah kalau dia betul-betul nak mencari kebenaran, berhenti melayan provokasi dan berhenti provok orang. So stop blogging. Sebab dia tulis kat blog, dia tulis kat blog ada apa-apa semua intention. Sebab itu akan menyusahkan dia. Maka cari masa, tenangkan diri, explore sendiri. Mudah-mudahan dia jumpa kebenaran. Tapi jangan provok orang dan jangan layan provokasi. Itu je yang dapat saya sampaikan kepada dia. So poinnya ialah menjawab soalan apa makna sebenarnya kita ni jadi orang Islam bukan soalan yang senang dan mudah untuk dijawab. Saya berikan satu saya berikan satu contoh peristiwa yang berlaku pada tahun 2003. Sedih pula dengan bunyi anak lagi ni. Ingat anak sendiri. Tak, saya semalam dah tanya dah, dia dah jumpa ke Ultraman? Saya kata belum lagi. Macam tu lah, kena remote dengan anak kan. Anak yang kedua saya kena tanya, okey, apa hari ni Wonder Pet selamat ke apa? Saya mungkin anda kat Ipoh, mungkin anda belum familiar ke, wallahualam dah sampai tidak Wonder Pet kat sini. Tapi Wonder Pet ni satu selepas Barney, selepas yang lain-lain ni Wonder Pets, ya, satu benda baru lah. Ya, Wonder Pet kami datang, ya, dia punya lagu kan. Jadi Wonder Pet lah sekarang ni. Ada binatang dalam kesusahan. Wonder Pet datang untuk menyelamatkan. Itulah dia cerita dia. Kenalah sembang dengan anak-anak menuju malam. Okey. Cerita yang berlaku ni 3 tahun sudah. Masa saya balik ke Malaysia, lebih kurang setahun selepas saya balik ke Malaysia. Yang mana pertama sekali saya minta maaf lah kalau ada di kalangan anda yang dah lama membaca blog sampisa.com mungkin sudah came across cerita ni lah, ya, dan juga benda-benda lain yang akan saya sebutkan. Tapi mungkin anda kena dengar sekali lagi sebab anda belum amalkan ke, Allah hukum kena dengar sekali lagi kan. Maknanya ceritanya 3 tahun yang sudah saya dipanggil oleh seorang perempuan, makcik lah ya, seorang datin untuk pergi ke rumah dia. Kerana datin ini menghadapi masalah dengan anak dia 2 orang, ya, yang sulung lelaki, yang kedua perempuan. Yang mana mereka berdua ini semasa berumur 12 dan 10 tahun, datin ini hantar anak-anak dia pergi sekolah tahfiz. Okey, kalau ni saya berikan gambaran keluarga ni, keluarga datin ni dan suaminya yang datuk dan anaknya ni adalah daripada English oriented family. Mereka cakap bahasa Inggeris dengan lifestyle yang berbeza lah daripada yang common di kalangan masyarakat kita. Lebih kepada lifestyle mungkin orang Bukit Damansara ke Sierra Mas punya area ke yang jenis macam tu. Jadi hantar ke sekolah tahfiz. Bila sampai sekolah tahfiz, budak orang ni kena kejutan budaya. Saya boleh imagine lah daripada kehidupan yang cozy, mewah semua tiba masuk sekolah tahfiz. Kan, mana kena makan ikan jaket kan, ikan jagung keras contohnya. Jadi macam-macam masalah yang berlaku kat sekolah. Akhirnya mereka rebel, buat masalah dan Ustaz Rotan. Bila Ustaz Rotan, datin ni kecewa. Dia kata saya hantar anak saya ke sekolah ni nak ajar dia jadi baik. Dia awal-awal lagi dah kena rotan. So dia keluarkan mereka berdua daripada sekolah tahfiz ni. Dan kedua-duanya dihantar ke sekolah di boarding school di England. Sekolah asrama dekat England. Ketiga berusia 12 tahun dan 10 tahun. Yang lelaki 12, yang perempuan 10 tahun. Dan masa saya datang ke rumah datin ni 3 tahun sudah, yang lelaki telah berusia 22 tahun dan yang perempuan telah berusia 20 tahun. Yang lelaki baru saja graduate, masters dalam chemical engineering,
Dan yang perempuan 20 tahun baru graduate dari School of Law, satu universiti kat England lah. Jadi datin ni panggil saya datang sebab dia ada masalah komunikasi dengan anak dia, yang mana mereka berdua ini sudah boleh saya istilahkan sebagai completely British minded. Ya, otaknya otak orang putih lah, orang kata macam British minded. Jadi panggillah saya datang, ya, swasta akan saya ke Ustaz Sita boleh buat apa-apa lah magic dekat orang ni kan, malam tu. Saya pun datang without any expectation. Okay. Masa saya sampai, datin kata saya bagi Ustaz tempoh 1 jam. Saya pergi ke masjid, lebih kurang lepas isyak nanti saya dengan husband balik. Dan saya sengaja keluar daripada rumah supaya anak-anak saya tidak segan nak tanya apa pun dengan Ustaz. Dan insyaAllah sejam lagi saya balik lah. Saya balik, fine, it's okay. Maknanya sejam lagi, insyaAllah sejam cukup lah. Jadi bila saya sampai dekat rumah, anak perempuan dia turun daripada tingkat atas, yang lelaki-lelaki dah ada kat bawah. Bila dia nampak saya, dia terkejut. First, dia sebut, dia kata, so you are the holy man, ya? Itulah yang pertama dia kan. Holy man? Saya tak pernah Superman, saya tak bukan. Holy man, saya tak tahu. Okay. So dia kata, what's you gonna teach us this evening? Petang ni nak ajar apa? Ya, mungkin mak dia biasa jemput ustaz-ustaz ke datang rumah buatkan tafsir dan sebagainya. Dia tanya saya nak ajar apa petang ni? Saya kata, I'm not coming here to teach you anything. It's just that your mom invited me to have a casual chatting with you. Mak buat jemput saya untuk sembang-sembang, casual. Apa-apa benda yang kita boleh share sama-sama. Soalan yang awak nak tanya ke apa ke, silakan. Dia kata, good, I have lots of questions to ask. Banyak soalan saya tanya. Alhamdulillah, sebab dia banyak tanya soalan. Kalau dia diam je, saya rasa lagi pening pada saya. Ya? Orang British minded, ya? Maknanya takut untuk tanya soalan. Soalan pertama, dia tanya saya, what do you think about wearing scarf? Apa pandangan awak tentang pakai tudung? I don't believe in wearing scarf and I will never wear scarf. Saya tak percaya dengan tudung ni dan sampai bila pun saya tidak akan pakai tudung. Itulah soalan pertama yang dia tanya saya. Sangat provokatif dan saya pun terkejut. Kenapa dia mulakan soalan sebegini? Adakah dia nak suruh saya balik awal supaya dia boleh tidur awal? Dan apa patut saya buat? Adakah saya nak lecture dia sebagai seorang ustaz? Kan? Astagfirullahaladzim, kau tak nak dengar kau. Nabi SAW telah bersabda. Adakah akan berubah dan bermanfaat untuk dia? Saya rasa tidak. Kan? Akhirnya saya yang syok sendiri kan. Puas aku banyak Quran dengan dia bapak kan. Adakah dia akan berubah? Saya tak berubah. Jadi masa tu apa yang boleh saya fikirkan ialah saya tangguhkan soalan. Saya kata tangguhkan jawapan. Saya kata I can't answer that question now. You ask another question. Nanti kita jawab balik. Okay, fine. Dia tanya soalan kedua. Soalan kedua dia tanya saya, why we have to pray 5 times a day? I'm not going to spend my time 5 times a day to perform the so-called semayang. Kan? Kata saya, kenapa kena semayang? Saya tak nak buang masa 5 kali sehari untuk nak buat apa benda tu yang semayang tu. Macam itulah dia buang ni kan. Saya kata yang itu pun saya tak boleh jawab. Tanya soalan lain. Ustaz apa ni semua tak fikir kan. Soalan ketiga tanya saya, why can't we keep dogs at home? Kenapa tak boleh belanja kat rumah? Saya kata, betul ke dia nak belanja kat rumah? Sampai abang dia pun terkejut kan, betul ke kau nak belanja kat rumah? Tapi saya faham lah orang yang sampai 10 tahun duduk kat UK, maknanya mungkin dia lebih selesa dengan anjing berbanding dengan tuan punya anjing. Sebab anjing kat sana baik-baik kan? Maknanya insyaAllah kalau kita bawa anjing tu tidak akan sentuh kita, ya? Yang akan langgar bahu kita ialah tuan dia mungkin. Dan maknanya persepsi kat sana tu berubah. Benda-benda kita tak suka kat sini, kat sana mungkin orang suka. Contohnya, masa saya jadi cikgu sekolah dulu kat sana, saya bawa pelajar saya pergi ke zoo. Antara tempat yang paling orang suka pergi ialah farm, ya? Sebab farm ni ada arnab, ada ayam. Sebahagiannya ialah anak babi. Budak-budak ni suka betul. Anak murid saya sangat suka dengan anak babi. Sebab anak babi ni comel kan. Penuh cikgu pun, jangan Murah Lazar kan? Sebab anak babi tu comel kalau ikut orang sana lah. So kalau orang pergi, comelnya anak kamu macam anak babi. That's a compliment. Okay, dalam lebih sikit. Dia kata, oh yang itu, saya yang itu pun saya tak boleh jawab. Saya kata pada dia lah. Akhirnya dia buka soalan kepada soalan yang bersifat isu-isu semasa lah. Dia tanya, what do you think about Jais? Kata Jais, apa dia Jais? Oh Jais. Jangan masalah je dengan Jais. Dia tak puas hati sebab Jais tangkap seorang artis ya, di The Zoo Jalan Ampang kan. Dia was about 3 years ago. Tak saya sebutlah nama artis tu. Sebenarnya bukan Jais yang tangkap, Jawi yang tangkap. Tapi dia tak puas hati. Saya kata yang itu pun saya tak boleh jawab. Akhirnya dia marah. Dia kata, habis tu apa benda nak bincang malam ni? Saya kata okey lah, kita cuba bincang satu soalan yang lebih simple. Allow me to ask you more simple question. Okay? What is your purpose of life? Apa tujuan hidup kamu? So dia tanya saya balik. Dalam banyak-banyak soalan yang nak bincang, yang ini pula nak kena tanya, nak kena bincang. Penting sangat soalan ni.
Of course lah, soalan yang sangat subjektif. Apa tujuan hidup kamu? Saya kata penting. Contohnya, ya, saya beritahulah. Katalah you pay RM300 untuk tengok perlawanan bola. Katalah ya, apa ni, Chelsea lawan Selangor. Macam baru Chelsea datang kan. Dah semangat dah nak datang, nak tengok bola. Tapi masalahnya ada benda tak cukup kat stadium, tak ada tiang gol. Macam mana main bola? Paling saya keeper tak tahu nak berdiri kat mana kan. Tak ada tiang gol. Macam mana main bola tak ada tiang gol? Dia pun macam bela sikit lah. Ataupun main golf tak tahu lubang kat mana. Pukul bola kejap, lubang golf tak tahu. Akhirnya golf jadi golongan orang lemah fikiran. Dia kata dekat sini game. Dia kata yes. Dia kata you are laughing, but you are laughing to the majority of the people today who in their life dia orang ni tak ada tiang gol dan tak ada lubang golf, tak ada matlamat. Kamu tahu kan kebanyakan manusia ni yang tak ada tiang gol dan tak ada lubang golf, tak ada matlamat. Penting. Ataupun saya beri contoh, misalnya saya malam tu saya kata kepada dia, katalah saya ada sebatang pen. Saya nak gunakan pen ni untuk menggantung frame gambar kat dinding. Saya ambil pen, letak ke dinding, ambil hammer, ketuk. Apa yang akan berlaku pada pen ni? Pen ini akan rosak. Kan? Bila pen ni rosak, saya akan campak dia ke dalam tong sampah. Dan bila pen ni duduk dalam tong sampah, orang panggil pen tu, orang panggil sampah. Panggil sampah. Orang tak tanya dah, ya, maknanya pen ni RM50 ke RM5 ke, yang penting dah tak boleh pakai, duduk dalam tong sampah, nama dia sampah. Macam mana boleh pen jadi sampah? Simple je calculation ni. Pen dicipta untuk satu tujuan yang sangat spesifik. Tapi saya salah gunakan dia, lalu dia menjadi rosak. Dan bila dia rosak, dia jadi sampah. Samalah juga dengan manusia. Tuhan ciptakan manusia atas satu tujuan yang sangat spesifik. Tapi kita hidup untuk tujuan yang lain, maka kita jadi rosak. Dan oleh kerana kita ada otak, kita rosakkan orang lain pula. Dan bila kita rosak, kita jadi sampah. Dan itulah asal usulnya sampah masyarakat. Siapa sampah masyarakat? Lagi dadah ke apa. Kepada saya, mereka adalah orang yang tidak dapat menjawab soalan hidup ini untuk apa? Mak rempit, nerak atas motor. Kenapa buat macam ni? Menggadai nyawa. Siap cabut lagi apa ni? Brake. Kan? Cabut brake, bawa motor. Kenapa tak pergi ke Lita Shah Alam dulu kan? Lita Shah Alam. Oh tak best, kat sana tak ada lori. Kenapa yang buat kerja gila macam ni? Saya nak mati di jalan yang lurus. Kenapa? Sebab tidak dapat menjawab soalan hidup ini untuk apa. So soalan itu penting. Tak apalah, disambung. So basically, saya beritahu kepada dia, soalan ini penting. Dan you kena jawab, hidup you untuk apa? Dia kata, saya nak kerja, I will gain millions of pounds per year, then I will define myself as a successful lawyer.